belaka. Dalam 1,000,000, dalam 1,000 ada belaka. Cuma datang syaitan. Syaitan bila kita wi banyak dia nak nunjuk tak boleh ke? Wi sikit tak apa, ikhlas. Dia nak memperdayakan kita. Khotir syaitan dia panggil. Musa wi 10 ya jadi tak ikhlas. Wi RM1 dah. Jadi wi RM1 semua. Tengok kan kalau kotak-kotak surang RM1 je. Nak kereta 3 buah RM1 wi. Nampak? Jadi syaitan kata kalau wi banyak tak ikhlas. Sebenarnya kita ikhlas tapi dia kata tak ikhlas. Dia memperdayakan kita, faham? Jadi kalau mari gitu 100 dak ikhlas, 100 ikhlas, wi 100. Nampak? Lawang syaitan, jangan ikut dia. Seorang dengar azan sedang berkumandang, tetapi dia tak hadirkan diri untuk solat jemaah dengan alasan sibuk dengan kerja. Apakah pandangan ustaz? Jumhur ulama mengatakan solat jemaah ini fardu kifayah. Mazhab Hambali dia keras sikit. Siapa yang dengar azan, dekatlah maknanya dengan masjid. Dia semayang di rumah, semayangnya sah tetapi perbuatannya haram, berdosa. Nampak? Dia Imam Hambali ni keras sikit dalam bab ni. Tak ada masalah lah sebab semua ni adalah ulama-ulama belaka. Kita nak ikut Hambali, ikut Hambali. Kita jangan perkecilkan orang Syafi'i. Kita nak ikut mazhab Hanafi, ikut Hanafi. Jangan kita nak kondeng orang mazhab Maliki. Kerana semua mereka ini atas kebenaran belaka. Yang tak pernah salah Rasulullah. Dia tak pernah salah. Orang lain mungkin ada salah. Tapi bila imam mujtahid mungkin ada salah, apatah lagi kita. Takkan kita lebih pada imam mujtahid pula. Ada orang yang tak faham. Dia mazhab Syafi'i, orang Melayu Bila dia ngaji mazhab Syafi'i, dia tengok orang Hanafi semayang lain, dia pergi hina. Tak boleh itu. Mana boleh? Faham? Itu pendapat mazhab kan? Kan kata Ibn Ruslan dalam Matan Zubat, wa Syafi'i wa Malikum wa Nu'madu, wa Syafi'i wa Malikum wa Nu'manu wa Ahmadu ibn Hanbalin wa Sufyanu wa ghairuhum min sairil a'immah alal huda wal ikhtilafur rahmah. Imam Syafi'i ke, Imam Hanafi ke, Imam Hanbali ke, Imam Maliki ke, Imam Sufyan ibn Uyainah ke, imam-imam lain ke, imam mujtahid, orang yang darjatnya tinggi di sisi Allah. Bukan dicari makan dengan pemerintah, dicari makan dengan Allah Ta'ala. Mereka berijtihad, pandangan-pandangan mereka mungkin bersalahan, semuanya atas petunjuk belaka. Kalau ni sama sikit, kata orang ni kata biasa ni orang Syafi'i, tapi dia banyak cara Hanafi lah. Tak ada masalah, asal tahu. Yang masalah tak tahu tak boleh. Jangan tiru-tiru. Dalam mazhab Syafi'i pun tak boleh. Bila kita tanya dia kata kelab biasa je. Dah iyalah. Dia boleh buat belaka. Asal benda tu Imam Hanafi ni dia ada hadis kau. Imam Syafi'i pun hadis-hadis belaka. Cuma maknanya martabat hadis mungkin di sisi mazhab Hanafi hadis ni tidak kuat. Dalam mazhab Syafi'i hadis ni kuat sebab masalah ni telah berkembang jauh. Sebab tu dalam zaman sahabat dia ada dah mazhab sebenarnya. Tapi kita bukan ahli ilmu, kita tak tahu. Kita ingat mazhab Syafi'i aja. Kalau kita mengaji, betul-betul mengaji agama, kita akan tahu, jumpa masalah mazhab Ibnu Abu Hurairah, mazhab Abu Bakar, mazhab Uthman, mazhab Sayyidina Umar. Lepas tu pendapat Sayyidina Umar bercanggah dengan pendapat Sayyidina Abu Bakar. Kata Abu Hurairah, aku cenderung pada pendapat Sayyidina Umar. Kata Ibnu Mas'ud, aku cenderung pada pendapat Sayyidina Abu Bakar. Ada dah pandangan. Sebab apa? Sebab Rasulullah telah wafat. Jadi benda-benda baru, maka ulama-ulama berijtihad. Nampak? Memberikan pandangan. Jadi kita pandangan-pandangan ni kita terima dengan hati terbuka. Jadi dalam mazhab Hambali mereka menganggap bahawasanya haram kalau kita dengar orang bang tapi kita semayang di rumah tanpa uzur. Cuma dalam mazhab lain semayang di rumah tidaklah berdosa tetapi dapat satu je fadilat. Dia ambil hadis Nabi itulah, salatul jamaah afdalu min salatil fardhi. Solat jemaah lebih baik pada solat seorang diri. Nampak? Bis sab'i wa 20 darajatan, dengan 27 darjat. Nabi tak kata solat seorang diri haram. Nabi kata lebih baik solat ramai-ramai berjemaah daripada seorang diri. 27. Maknanya kalau seorang diri semayang di rumah dapat RM1, semayang ramai-ramai kayak gini dapat RM27. Mana baik RM27 dengan RM1. Itulah pandangan jumhur ulama. Faham? Jadi ada sekali.
Mana kalau semayang ni maknanya kita ambil pada orang ramai lah maknanya dah. Mana bila ramai ni berjemaah. Bukan ambil pahala orang ramai. Yang pertama sekali dia perintah. Nabi suka benda ni. Nabi tak suka semayang seorang, melainkan semayang sunat. Nabi suka semayang 5 waktu, semayang ramai-ramai. Jadi kita nak dapat bila kita buat hak Nabi suka, hak tu Tuhan beri kasih sayang ke kita dengan 27 darjat. 27 tu mana maksudnya nak ramai lah, mana bukan nak kita seorang je. Ya. Betul. Kelebihan. Pasal ada kat setengah. Bukan pahala orang. Ada kat yang kata aku tak mau ambil pahala amal daripada manusia ni, aku nak pahala aku sendiri. Ada lagu. Ai dah cakap bodoh gitu. Nampak? Tu bodoh panggil. Dia kalau bodoh jangan cakap, duduk diam. Yang pahala orang kata ikhlas dia. Tak cakap itu tu alasan. Alasan tak mau hadir jemaah. Nah, baik mu kata malah lebih baik. Kita tak mau jemaah kata malah dah. Dah kan ni dak hari jemaah, malah. Boleh tahan kira. Ni kan ni dak hari jemaah. Dak main pahala orang, pahala aku suku. Tu bodoh. Nah, okey. Selesai. Setelah Bilal melakukan azan, dia terus menunaikan solat sunat rawatib. Tapi ada segelintir makmum lain sedang berbual kosong. Di luar surah, apakah pandangan Ustaz tentang makmum tersebut? Adakah mereka patut menunaikan solat sunat atau sebaliknya? Dia kata ada makmum yang tak buat solat sunat. Duduk bercakap saja. Jadi apa hukum? Kita tahu dah lah solat sunat ni benda. Sunat-sunat ni ma yusabu fa'iduhu wala yu'aqabu tariku. Sunat ni benda yang siapa buat boleh pahala, tak buat tak dosa pun. Jadi orang yang sembahyang sunat boleh pahala, orang duduk sembang luar tak boleh dosa, tapi tak boleh pahala. Jadi nak pahala tak dia buat sembahyang sunat. Cuma nak khabar orang yang sembahyang sunat lebih baik. Nampak? Daripada orang yang tak sembahyang sunat. Tapi bagi siapa yang sembahyang sunat, jangan kata dia lebih baik daripada orang tak sembahyang sunat. Jangan kata. Yang kita boleh kata siapa yang sembahyang sunat lebih baik daripada tak sembahyang sunat. Tapi jangan kata aku lebih baik pada dalah. Apa dalah tak sunat, aku sembahyang sunat. Jangan tu. Tu merasa dirinya baik. Nampak? Jangan buat gitu. Ya. Imam Hadari. Kita cerita biar jelas. Baik. Imam orang BN, dia ni orang BN jadi imam. Nampak? Dia ni orang BN. Baik, apa dia sokong BN tu? Dia orang BN, dia memang penyokong kuat BN ke gimana? Tak, dia saja. Dia tu imam hak BN hatta. Tak ada masalah tu. Dia ni memang sokong BN. Hak kerajaan buat dia kata betul belaka. Hak Tok Guru nak buat ni tak walek belaka. Tu jumhur ulama berkata, orang yang menyebelahi orang yang melakukan kezaliman, orang ini fasik. Bila fasik jadi imam, sah kita ikut di belakang. Ada ni awak serempat kat saya. Hukumnya sah. Awak serempat je ni bakal serempat. 27 dapat? Dapat? Ustaz. Ada ni lilik serempat dalam BN. Dah apa biarnya dilik je lah. Orang BN ni orang Islam, jangan main-main. Faham? Dia melakukan kesalahan bila memberi sokongan kepada orang yang melakukan kezaliman. Sebab dalam Quran kata wala tarkanu ilal ladzina zalamu. Hei orang beriman, kalau orang buat zalim jangan sokong. Jangan undi mereka itu dalam bab apa pun. Nah, orang nak buat baik kena sokong. Orang nak buat masjid kita sokong. Orang ni nak buat surau kena sokong. Orang ni nak buat dakwah kita kena sokong. Orang ni nak buat pondok kita kena sokong. Orang ni nak buat kilang agak tak boleh sokong tu. Nampak? Ini melakukan kezaliman. Jadi kerajaan yang ada sekarang ni mereka banyak melakukan perkara maksiat. Jadi kita wajib menegur mereka. Nak tegur. Tegur dengan cara masing-masing lah. Ada orang menulis, ada orang dalam ceramah, ada orang sebut dalam kuliahnya, ada orang atau surat pada pemerintah. Tegur wajib kena tegur. Sebab Nabi kata, fal yughayyirhu biyadihi. Kena ubah kemungkaran tersebut dengan qadar masing-masing, dengan hikmah masing-masing. Tegur wajib kena tegur. Tapi jumhur ulama bersepakat, jumhur ulama mengatakan kalau imam itu fasik, maka kita boleh ikut dia. Sah kita ikut. Cuma afdal imam yang tidak fasik. Nampak? Afdal imam yang tidak fasik. Gini, kalau orang tanya ni, gini. Masalah dia ni bercakap gini, nak lawan bukan maknanya pasal ikut. Kita tak dia duduk depan. Fasik Fasik juga. Fasik Dia lawan dah ni. Dah. Dia hak tak sah ni gini, dia kata tak boleh ikut undang-undang hudud. Undang-undang hudud tu zalim. Tu tak sah ikut. Kerana tu rosak akidah. Tak sokong saja tak lagi. Kita kena kabolus. Kerajaan ni benci ke Islam, awak sokong tak benci Islam? Tu saya tak sokong. Gitu pula. Faham lagi?
Jadi sokong gitu saja fasik kerana dapat hak buang. Nah, lepas tu kena berjaga-jaga dalam masalah nak takfir ni. Nah. Dia tidak sampai jadi kufur lain. Kufur lain, kufur ni gini. Orang kata ni banyak golongan yang dia kata sunnah apa kau ikut ingat ke Muhammad tu. Tu tak sah. Tak sah jadi imam. Pakai serban lah, pakai serban sunnah Nabi benda serban. Ikut apa kau sunnah? Tu tak sah pakai, tak sah jadi imam. Waktu batal akidah tu. Dah lewat undang-undang wuduk zalim, batal akidah tak boleh jadi imam. Nampak? Jadi semata-semata jadi penyokong kuat. Kerana apa? Kerana mereka jahil. Mereka orang fasik yang menyokong kezaliman. Kita pun pasal kok lain pula. Anak pula tak bakal tudung. Faham? Sokong untuk guru dah, anak pula suara ketak. Anak dara kita pula punggung puing. Pasal juga kita. Nampak gaya. Jadi kiri kanan supaya. Nampak? Jadi orang BN dosa kot ni, orang PAS dosa kot ni pula. Tu kena jaga. Kena jaga belaka. Kita lupa kat bagian kita. Boleh tak makan ayam jantan? Apa hukum orang perempuan pegang ayam untuk disembelih? Dan apa hukum kalau orang perempuan yang sembelih? Boleh pegang ayam pelik apa, pegang ayam tukang sembelih boleh. Orang perempuan tukang sembelih. Boleh, tak ada masalah. Cuma kata setengah ulama makruh. Bukan makruh dia sembelih, dia jadi tukang sembelih. Maklumlah tukang sembelih takkan nak pakai baju kurung. Ni pakai seluar dah nak duduk atas kepala kurban. Dah tukang sembelih kurban dalam kampung tu awet 18 umur. Kata mana tukang sembelih tu awet. Mari gadak dengan seluar jing. Bila awet tukang sembelih, ramai selalu tukang nak pegang je. Jadi makruh. Takut ramai minat nak pegang kurban. Jadi kacau lalu. Molek-molek nak sembelih, bahan tekuk kurban, bahan tangan ayah haji. Gaduh nak duduk dekat. Jadi gitu, jadi makruh. Jadi kalau tak ada orang lelaki pandai pun, dia maka haruslah jadi tukang sembelih. Dan dia orang perempuan sembelih hukumnya sah. Kalau ulama sembelih tak betul hukum, tak putus agak marah, tak sah. Nampak? Dia bukan kira laki-laki atau perempuan, dia kira kena hukum. Butir lekung itu juga pada adat saja, alik bawah mudah kena butir lekung. Biar lepas putus, mereh dengan hulkung. Pada adat saja. Jenis tengok kalau tekuk panjang, tekuk pendek alik atas. Kalau jenis datang tekuk panjang alik bawah. Bukan syarat. Syaratnya dua saja. Orang mereh dengan orang pernah pasang. Orang makan, salah orang makan dengan orang napas. Putus dua tu saja. Maka hukumnya boleh makan. Nampak? Wallahu a'lam. Jadi pengumuman sikit. Malam esok kami hari Jumaat ceramah di Markas Bukit Bading. Penceramah yang berhormat Haji Abdul Wahid Ndut, Ahli Parlimen Kuala Terengganu. Yang kedua yang berbahagia Ustaz Nik Zawawi Nik Saleh, Ketua Penerangan PAS Negeri Terengganu. Malam esok di Markas Bukit Bading. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi